Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terlebih dulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syahzari bin Husin daripada bahagian Dana Musti. Bersama-sama saya, rakan-rakan Urustia turut bersama bagi menjayakan sesi webinar tersebut. So, terlebih dahulu pihak Urustia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Untuk maklumat semua ya, jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh type soalan anda di bahagian chat di bahagian kanan skrin, dan pada akhir sesi kita akan buka soalan lah untuk kita sesi soal jawab bersama-sama. So, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sesi kita akan bermula lebih kurang 1 jam, dan kepada mereka yang belum membuat pengesahan kehadiran, boleh mengimbas QR code yang tertera pada skrin. Okey, kita mulakan sesi taklimat kita. Okey, taklimat just untuk pastikan semua bertujuan bagi mendengar skim tadi. Semua boleh dengar ke? Hello? Okey. Hello, saya? Oh, connection hilang sekejap. Okey. Tak apa clear, cik? Okey, semua dah boleh dengar ke? Okey, sekarang dah clear. Okey, alhamdulillah. Okey, sekali lagi tujuan kita memberi taklimat skim dan R&D Musti yang ke-12 adalah bagi memberi penerangan lanjutlah berkenaan skim baru yang baru diwar-keluarkan untuk tahun 2021. Next. Sebenarnya dana ini telah dilancarkan oleh YB Menteri Musti sempena Malaysia Grand Challenge pada 8 Januari yang lalu menerusi laman Facebook Musti. So, tujuan MGC tersebut adalah bagi memertabatkan agenda sains, teknologi dan inovasi negara. So, ada beberapa gambar-gambar yang telah diambil dalam sesi tersebut seperti di slide yang seterusnya. Dan untuk makluman, once pelancaran dibuat pada 8 Januari yang lepas, so secara automatiknya permohonan telah pun dibuka. Dan untuk makluman semua juga, kita punya permohonan ni kita buka sepanjang tahun. Okey, ini merupakan antara gambaran semasa pelancaran dilaksanakan di lobi Musti melalui kita punya laman Facebook. Seterusnya. Okey, untuk makluman semua, rakan-rakan, sebenarnya Malaysia Grand Challenge ni telah meletakkan 10 ada 10 dia punya bidang keutamaan. Antaranya ada Smart Technology and System, Business and Financial Services, Water and Food, Energy, Environment and Biodiversity, Culture, Arts and Tourism, Education, Agriculture and Forestry, Medical and Healthcare, Smart Cities and Transportation. Di mana 10-10 bidang keutamaan ini merupakan apa yang tertera dalam MySTIE yang dikeluarkan oleh pihak Academy of Science Malaysia.
Daripada 10 tersebut, ada lagi pecahan 30 niche area untuk keterangan lanjut ada kami paparkan dalam kami punya garis panduan dalam portal idana.mosti.gov.my. So ini hanya secara makluman umum sajalah berkenaan dengan bidang keutamaan yang kita highlight sebenarnya MGC. Okey, seterusnya berkenaan dengan kita punya evolusi skim dana kita. Sebagaimana untuk makluman semua, kita melalui beberapa fasa RMK dan beberapa bidang keutamaan. Sebagaimana untuk makluman semua, kita punya skim dana ni bukan satu benda yang statik, so kita berubah mengikut kepada hala tuju dan juga keperluan. Contoh untuk RMK 11 yang lepas, kita telah menekankan beberapa skim-skim dana, contoh seperti InnoFund, ICF, Smart Fund, Mosti R&D Fund. Dan untuk makluman hadirin semua, dana-dana tersebut telah pun tidak ditawarkan untuk tahun ini. So untuk RMK 12 kita telah memperkenalkan 5 skim baru, iaitu AIF, TED 1, TED 2, BGF dan juga SRF. So antara ciri-ciri untuk RMK 12 punya skim, kami fokuskan kepada experimental development selain daripada 10-10 yang ditekankan oleh pihak Akademi Sains Malaysia sebagaimana yang saya terangkan 10 bidang utama tadi. Grand Challenge yang merangkumi keseluruhan skim-skim dana di bawah Musti, yang kita tumpukan juga kepada syarikat startup dan juga MNC ataupun multinational companies, dan kita selitkan juga berkenaan dengan fast track. Fast track saya akan terangkan nanti daripada satu skim ke satu skim, dan seterusnya kita streamline semua proses ataupun funding agency yang terletak di bawah kawan Selia Musti. So seterusnya, okey, untuk berita baik bagi makluman semua terutama zon utara, zon Pantai Timur, 5 skim yang kami tekankan ataupun yang kita tawarkan bermula pada tahun 2021 bermula daripada TRL2. Okey, yang bermula daripada AIF dan juga TED 1, disusuli dengan TED 2, dana pembangunan teknologi 2, dana bridging ataupun BGF, dan yang kelima adalah dana penyelidikan strategik ataupun kita kenali sebagai SRF. So untuk kelima-lima ni kita ada tetapkan kita punya TRL untuk setiap skim. So kalau hadirin tengok, semua skim mempunyai TRL yang berbeza dan endingnya pada TRL yang telah kami tetapkan untuk setiap skim. Untuk perincian saya akan terangkan sebentar lagi. Next slide. Okey, konsep untuk setiap skim, untuk 4 skim dana Musti, untuk AIF, TED 1, TED 2 dan juga BGF, kita kategorikan sebagai bottom up. Maksudnya apa yang ciri-ciri yang ataupun prosedur yang kami tetapkan dalam garis panduan sebagai bottom up. Untuk top down, kita kategorikan dia untuk dana SRF. Contoh untuk SRF seperti mana yang sebelum ni ya. Contohnya kira andai kata pihak Musti ingin menumpukan satu-satu bidang untuk diberi keutamaan, contoh seperti bidang plastik ataupun pit fire ataupun make-off, kita akan wawarkan dia dalam tempoh-tempoh yang kami akan umumkan lah. So benda-benda tu akan kita update sepanjang dalam tempoh setahun ni lah. Okey, benda-benda tu kita akan rilis dan kita akan hantar melalui RMC dan RMC akan panjangkan kepada para pendidik. Okey, itu antara dua kategori bagi skim dana tersebut. Seterusnya, okey, ini penerangan perinci berkenaan dengan apa itu dana Apply Innovation. Okey, dana Apply Innovation ni kita fokus bagi meningkatkan penyertaan innovator dalam aktiviti inovasi, di mana kategori pemohonnya terdiri daripada kategori individu, persatuan, koperasi, NGO yang berdaftar. Kuantum bagi dana tersebut adalah sebanyak 500,000 bagi tempoh 12 ke 18 bulan. Okey, bidang keutamaan dia sama seperti tadi,
kita buat secara 10 keutamaan 10-10 tadi, dan proses permohonan adalah melalui sistem e-dana kami. Tuan-puan perlu masuk ke edana.gov.my, di sana boleh terus mohon, dan TRL dia bermula daripada 2 sehingga 4. So dalam permohonan tersebut kita galakkan pemohon-pemohon untuk mengadakan kolaborasi dengan pakar penyidik daripada IHL ataupun GRI. So kategori pemohon untuk dana ni selagi saya tekankan lebih kepada individu, persatuan juga, koperasi serta NGO. Alright. Yang kedua, untuk Ted 1, dia lebih fokus dia membangunkan konsep yang berkaitan dengan reka bentuk, teknologi, proses ataupun produk yang berpotensi untuk dikomersialkan. So untuk kategori pemohon, kat sini nampak ada 5 kategori. So antaranya IHL, daripada pihak EU sendiri. Kuantumnya adalah sebanyak 1 juta. Tempoh pelaksanaan dia selama 24 bulan. TRL dia Tadi saya buat kerja. TRL dia bermula pada 2 hingga 4. Bidang utama sama seperti saya masukkan yang 10 bidang keutamaan. Proses permohonan sama seperti e-dana tadi di laman web kami, dan di sini kami hanya galakkan kerjasamalah antara pihak pemohon dengan startup, PKS atau lain-lain. So kaedah pembayaran pendahuluan kita memang disburse once dapat agreement being signed dan mati stamp, kita akan disburse. Tetapi apa yang menarik untuk kategori university, kita akan disburse, and then milestone dah settle, kita disburse lagi, dan seterusnya sampai projek itu selesai. Alright. Tetapi apa yang menarik untuk Ted 1 ni, andai kata projek yang dilaksanakan berpotensi untuk dibawa ke fasa yang seterusnya, kita akan bawa daripada Ted 1 ke Ted 2. So once kalau masuknya, kita tak akan biarkan dah habis macam tu saja tau. So kita akan bawa you punya projek daripada Ted 1 kepada skim yang seterusnya. Itu kelebihan kita kenali sebagai fast track. Ini dia Ted 2. Tadi Ted 1 ada kata okey, cantik, kita akan pergi kepada Ted 2. Okey. Apa itu Ted 2 pula? Dia bagi meneruskan pembangunan konsep yang berkaitan dengan reka bentuk teknologi, proses atau produk ke arah pengkomersialan. Di mana untuk Ted 2 kita boleh mohon juga seperti biasa, seperti baru. Yang kedua, mereka yang berada di Ted 1 tadi berpotensi untuk dibawa terus kepada Ted 2. Dia ada 2 jenis. Maksudnya mereka-mereka yang nak memohon Ted 2 boleh juga. Mereka yang berada di Ted 1, kalau berpotensi, kita akan masuk juga kepada Ted 2. So ada 2 cara untuk cara masuk ke Ted 2. So untuk yang kategori pemohon dia, sama seperti untuk Ted 1, saya fokuskan terus kepada pihak universiti, dan juga untuk kategori ini kita juga buka kepada yang bukan warga negara, di mana bukan warga negara yang bekerja di Malaysia. So ada beberapa syarat yang kami turut nyatakan dalam kita punya garis panduan, di mana mereka yang bekerja di Malaysia, dia boleh lead, yang bukan warga negara dia boleh lead the project, tetapi ahlinya terdiri daripada semua yang berwarga negara Malaysia. Dan dalam masa yang sama, syarat yang keduanya, dia turut menyatakan permit ataupun pas mereka perlulah sah sepanjang tempoh pelaksanaan projek. So kuantum untuk Ted 2 ni agak menarik juga, 3 juta, dan tempoh dia ada sebanyak 36 bulan ataupun 3 tahun. So untuk TRL bagi Ted 2 ni ada daripada 4 sehingga ke 7. Bidang keutamaan sama seperti tadi, 10-10, 10 bidang keutamaan tu skop dia, dan proses dia melalui program
melalui IDANA kami, terus daftar masuk, register kat IDANA dan isi form dan hantar. Tetapi di sini kami tekankan untuk tab 2, pihak universiti ataupun IHL perlu menjalankan kerjasama dengan pihak startup ataupun PKS. Okey, agak berbeza dengan tab 1 tadi. So kat sini perlu diberi kerjasama. Manakala untuk agensi lain tu memang kita galakkan saja. Alright. So cara pembayaran sama seperti yang tadi juga. Untuk pihak IHL ataupun pihak universiti kita akan buat secara disburse untuk bayaran pendahuluan dan seterusnya mengikut kepada milestone secara disburse juga. Okey, andai kata projek di tab 2 anda berpotensi anda akan dibawa kepada skim yang seterusnya. Okey, itu yang dikenali sebagai fast track. Tadi daripada tab 1 kepada tab 2, sekarang ni jika projek nampak cantik juga, kita akan bawa daripada tab 2 kepada BGF ataupun bridging. Ini dia. Okey, cara kemasukan dana bridging ada dua. Satu, anda boleh mohon seperti biasa dalam sistem IDANA. Yang kedua tadi yang tab 2, jika berpotensi kita akan terus syorkan untuk continue dekat dana bridging. So untuk kali ini agak menarik lah, di mana dana bridging ni kita bagi meningkatkan tahap kesediaan ataupun readiness produk-produk hasil R&D bagi menembusi pasaran. Okay, so kita offer juga kepada pihak IHL ataupun pihak universiti dan kuantumnya 4 juta. Okay, tempoh dia ada sebanyak 36 bulan ataupun 3 tahun dan TRL dia adalah 7 sehingga ke 9. So lain-lain dia, bidang keutamaan sama seperti tadi, proses permohonan yang saya nyatakan tadi dalam kita punya sistem IDANA ataupun tadi ya, yang fast track tadi. Dan untuk kolaborasi ataupun kerjasama, kita galakkan sahaja para pemohon untuk mengadakan kerjasama, kita galakkan saja. So saya direct untuk pihak universiti bayaran memang secara disburse. Okay. Yang lain-lain tu untuk pihak PKS dan juga pihak ni lah SME. Slide yang seterusnya. Dan yang terakhir, yang kelima iaitu dana pendidikan strategik ataupun SRF. Okey, yang ni tak ada fast track. Pasal dia bermula TRL dia daripada 3 ke hingga 9. Yang sini memang kita buka kepada semua pemohon termasuk multinational company dan juga bukan warga negara. Jumlah pembiayaan dia ada sebanyak 15 juta, memang agak besar ya. Tempoh dia ada selama 36 bulan. So proses dia sama juga, kena melalui IDANA. Yang lainnya di sini untuk SRF, anda perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai pitching. Pitching merupakan satu proses yang perlu pemohon bentangkan dalam jawatankuasa kelulusan. Once melepasi pitching, then baru boleh memohon. So SRF ni agak berbeza daripada skim dana, 4 dana yang lain-lain tadi. Okay, sekali saya tekankan, SRF ni perlu melalui proses pitching sebelum permohonan dibuat. Okay, so untuk proposal untuk SRF ni, pihak universiti ataupun IHL perlu menjalankan kerjasama dengan pihak PKS ataupun startup. Perlu diingatkan, SRF merupakan satu inisiatif top-down yang bagi membangunkan teknologi strategik dan inovasi yang dapat membawa kepada pengkomersialan dan permasalahan rakyat, pasal dia bermula daripada TRL 3 tadi sehingga ke 9. So skop dia agak besar balik melepasi TRL tersebut. So cara pembayaran untuk pihak U sama seperti tadi, kita disburse daripada peringkat kelulusan perjanjian sehingga kepada peringkat milestone. Okey.
Untuk yang slide ini menerangkan berkenaan skop pembiayaan dana. So kat sini kami hanya senaraikan untuk perincian, minta hadirin merujuk kepada garis panduan yang tertera dalam portal e-dana kami. So antara skop-skop pembiayaan dana bagi EIF, Tet 1, Tet 2 dan juga SRF adalah sama ya. Ada lebih kurang 9 skop pembiayaan kalau dilihat di sini. Logi perintis, ujian praktikal, IP, kajian berkenaan pasaran, peraturan, bahan mentah, GRA dan IP. So GRA di sini merupakan pelajar-pelajar master ataupun universiti yang ingin dibawa bersama dalam dalam projek-projek yang dipropose ni lah. Okay. So untuk BGF agak berbeza daripada skim-skim yang lain. Kita ada senaraikan lebih kurang 12 skop pembiayaan. So kat sini kita hanya senaraikan tajuk dan perinciannya semua dalam garis panduan. Kat sini juga kita memang melibatkan pelantikan GRA untuk turut serta dalam projek-projek yang hadirin akan pohon lah dalam kita punya sistem e-dana. Seterusnya, okey, ini definasi kita punya apa itu PKS ataupun SME. Kita tekankan definasi terperinci berkenaan dengan PKS dari segi jualan tahunan dia dan juga bilangan pekerja. So kat sini sama ada kategori dari perusahaan kecil ataupun perusahaan sederhana. So saya tak go through detail ni ya, pasal benda ni memang dah tertera dalam garis panduan. Pasal apa yang kami definisikan ni adalah kami merujuk kepada SME Corp. Yang keduanya ada berkenaan dengan definisi untuk startup. Okey, di mana dalam definisi tersebut ada kita nyatakan juga kriteria kelayakan bagi startup. Antaranya SSM kena ada pemilikan mesti lebih pada 50%. Okey, modal berbayar sekurang-kurangnya 10,000, mempunyai 2 pengarah syarikat, perniagaan berasaskan teknologi dan syarikat beroperasi tidak melebihi daripada 5 tahun. Okey, next. Ini cara pembayaran untuk pihak, kita terus kepada pihak IHL lah. Okey, pihak universiti sebagaimana saya terangkan tadi, bayaran pendahuluan dia adalah sehingga 40% atau berdasarkan milestone yang pertama. Okey, selepas kita tanda-tangani perjanjian, seterusnya kita akan bayar mengikut kepada selesai milestone, kita akan bayar, selesai milestone kita akan bayar sehinggalah projek itu selesai. Okey. Seterusnya, so dari segi tabik urus, kita melalui beberapa proses bermula daripada permohonan, penilaian, kontrak, pembayaran pendahuluan, pemantauan dan juga projek siap. Okey, kalau kita lihat daripada permohonan, pitching hanya perlu dilalui kepada mereka yang memohon untuk SRF yang bernilai 15 juta tadi. So pitching ini merupakan sesi presentation permohonan kepada panel kami sebelum dia melepasi bagi untuk memohon. Manakala yang lain-lain boleh terus memohon dalam kita punya sistem e-dana. Okey, terus mohon dan kita akan go through dokumen melalui semakan pentadbiran. Okey, selepas itu kita akan melalui proses penilaian melalui beberapa jawatankuasa. Seterusnya, once kita dah maklumkan keputusan, anda percaya, so surat tawaran akan dikeluarkan. So ada surat setuju terima, muktamar perjanjian dan bayaran pertama akan kita keluarkan selepas dimatikan stem. Okey, selepas itu kita akan melalui proses pemantauan melalui beberapa jawatankuasa dan akhir sekali kita akan pihak entiti akan membuat laporan akhir dan surat penyempurnaan akan dikeluarkan.
andai kata anda berpotensi untuk dua skim tadi ya, Tet 1 kepada Tet 2 dan juga Tet 2 kepada dana bridging, kita akan propose untuk ke fast track. Okey, berikutnya ini antara kriteria penilaian ya. Pasal kami ambil salah satu contoh saja. Bagi untuk perincian, setiap skim mempunyai kriteria penilaian dari segi teknikal, dari segi impact ekonomi, dari segi komersial, daripada impact sosial ataupun social impact, berkenaan impact kepada alam sekitar, dari segi kewangan dan juga pengurusan. Ini antara business canvas, seperti business canvas untuk setiap projek. So andai kata kalau melihat kepada Tek 1, Tek 2, dia semua ada kriteria penilaian, dan bagi perincian hadirin boleh merujuk kepada garis panduan yang telah disediakan dalam portal kami. Seterusnya, okey, sepada PKP ni kita ada beberapa, kita ada satu nombor hotline untuk dihubungi, 03-8885-8314. Okey, sekali lagi 03-8885-8314 seperti kita punya PKP ni. Tapi dalam masa yang sama, kalau anda merujuk kepada kita punya garis panduan, ada beberapa contact person untuk pegawai in charge untuk setiap skrim. Tetapi oleh kerana seperti PKP ni kita khususkan untuk talian tersebut lah. So andai kata kalau tak dapat, boleh merujuk ke kami punya portal idana.gov.my. Okay, semua maklumat kita telah masukkan dalam kita punya portal. Dan untuk makluman semua juga, sesi talimat ni 11 pagi tadi telah selesai di zon utara, sekarang ni di zon timur. Seterusnya kita akan teruskan sesi talimat kita di selatan, untuk zon Sabah Sarawak, dan akhir sekali di zon tengah. Ini merupakan kita punya siri jelajah lah. Dan sekali lagi, saya maklumkan kepada semua hadirin, permohonan ini telah pun dibuka. Hanya perlu melayari kita punya portal idana.mosti.gov.my. So, kesemua skim dana ini telah bersedia untuk anda pohon. Dan itu saja daripada pihak kami di Rustia. Andai kata ada persoalan ataupun pertanyaan, boleh chat ataupun kami beri laluan kepada anda semua. Dipersilakan. Okey, kami buka soalan kepada hadirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Justin daripada UPNM. Saya nak bertanya berkenaan dengan apa perbezaan utama antara AIF dengan Tek 1. Adakah IHL saja boleh mohon Tek 1? Dan AIF pula IHL tak boleh mohon. Macam mana? Boleh bagi penerangan tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada doktor yang bertanya. Saya Rosnani akan membantu Encik Shah untuk menjawab soalan tersebut. Okey, untuk menjawab soalan tersebut mungkin kita boleh pergi ke slide berkenaan dengan AIF dan juga Tek 1. Okey, seperti yang dijelaskan oleh Encik Syazali sebentar tadi, yang ada ke perbandingan keempat-empat. Okey. Untuk dana AIF, kita memang buka dana ini khusus untuk individu dan juga persatuan ataupun koperasi NGO yang berdaftar. Dan di mana kalau dilihat di sini permohonan ini ada pada individu saja. Untuk Tek 1, permohonan mestilah melalui IHL, maknanya sama ada dari startup ataupun PKS, universiti, tak kisah universiti awam ataupun universiti swasta, research institute, government institute dan juga STI agency. Itu dia kategori pemohon untuk kedua-dua dana inilah. Assalamualaikum, Encik Shah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Syah, nama saya Muhammad Noor. Saya cuma nak tanya satu sebab saya ni dari bidang sains sosial, financial. Jadi apakah kategori mana agak sesuai untuk sains sosial ni untuk mohon grant Musti ni? Boleh bagi gambaran sikit tak? Terima kasih. Okey, baik Doktor. Saya akan bantu je Syah untuk jawab soalan tersebut pula. Dalam bidang sosial tadi, saya ada soalan dia kan, dari bidang Ya. sosial dan berkaitan dengan financial. Kalau melihat salah satu sosial, kita pergi ke slide ada tak slide niche area? Okay, kalau lihat dalam slide 10 on 10 STI tersebut, mungkin dalam bidang social science ni ada kaitannya dengan business, financial dan juga service. Mungkin salah satunya lah, itu yang saya dapat kaitkan dengan bidang keutamaan yang kita tetapkan. Iaitu di bawah, kalau dalam slide ni di bawah business and financial service. So kat sini mungkin bidang social science dapat membantu dalam memberi satu view yang baru dalam bidang business and financial service. Okey, baik. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Saya nak tambah sikit. Doktor, untuk berkenaan bidang sains sosial tadi, dalam kita punya garis padun ada dinyatakan terperinci berkenaan 30 niche area daripada 10 bidang keutamaan yang telah kami terterakan di sini. So perincian dia ada dalam garis panduan untuk rujukan doktor juga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Cik Syah, saya Muhammad Nazri. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah dana ini khusus untuk PKS, bergabung dengan PKS sahaja ataupun boleh juga dengan syarikat-syarikat JLC yang lain, R&D dan sebagainya? Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Untuk permohonan dana di MOSI ini, kita buka kepada, kalau istilah PKS adalah pengusaha kecil dan sederhana. Ya, kita buka kebanyakannya kepada PKS. Kalau dilihat tadi, daripada 5 jenis dana yang kita tawarkan, 4 daripadanya kita buka kepada PKS. Iaitu TED 1, TED 2, BGF dan juga SRF. Jadi untuk pemohon dari universiti memang kita mengkehendakkan researcher untuk bekerjasama dengan PKS inilah. Macam mana pula kalau dengan company yang agak besar sedikit, seperti SIMDABI, FGV, adakah itu dibenarkan? Okey, untuk company yang besar, contohnya seperti SIMDABI dan NDV, sekiranya mereka di bawah multinational corporation MNC, iaitu ada satu jenis dana yang kita buka kepada MNC, mereka boleh bekerjasama dengan syarikat ini untuk memohon dana SRF, iaitu dana SRF kita buka. Okey, baik, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau kami researcher, sekumpulan researcher yang mewakili universiti kami, boleh tak mohon TED 1 ataupun kami hanya boleh setakat applied innovation tadi? Terima kasih. Okey, untuk persoalan tadi, permohonan daripada researcher boleh mohon daripada TED 1, TED 2, BGF dan juga SRF. Okey, di mana untuk TED 2 dan juga SRF perlu mengadakan kerjasama dengan pihak industri lah, PKS ataupun startup. Yang lain ni memang 4 skim tadi memang kita buka kepada researcher daripada universiti. Maksudnya kalau kami tak bekerjasama dengan PKS pun still boleh apply TED 1 ya?
Ya betul, pasal untuk Ted 1 kita hanya galakkan sahaja pihak U untuk bekerjasama, kita galakkan saja. So maksudnya kalau pihak universiti ingin bergerak sendiri dan boleh juga memohon. Okey, Assalamualaikum kan. Waalaikumsalam. Saya Jajus daripada UiTM. Saya nak tanya berkenaan dengan Ted 1 ni, dia digunakan tak kalau universiti tu kolaborasi dengan, maksudnya dua universiti yang melaksanakan research bawah Ted 1 ni? Oh, maksudnya dua pihak bekerjasama untuk satu projek ya? Ya, betul. Okey, saya akan menjawab soalan tersebut. Dari segi kerjasama untuk permohonan Ted 1, ED1 kita benarkan. Lagi antara kedua-dua pihak ini ada mengemukakan letter of acceptance untuk kerjasama inilah. Okey, terima kasih. Okey, dalam masa yang sama saya akan go through kepada soalan di chat dari soalannya berbunyi, adakah perlu pohon Ted 1 dahulu baru boleh ke Ted 2? Okey, sebenarnya pemohon boleh memohon Ted 1 dan pemohon juga boleh memohon Ted 2. Sebagaimana saya maksudkan tadi, andai kata kalau ingin memohon Ted 2 terus memohon melalui kita punya sistem IDANA lah. Tadi oleh kerana skim pembiayaan kami pada untuk RMK 12 agak menarik, di mana mereka yang sedang menjalankan Ted 1 ataupun berpotensi, kami akan syorkan Ted 1 kepada Ted 2. Maksudnya selesai di Ted 1, kita panel akan sure berpotensi, kita akan bawa that project untuk bawa kepada Ted 2. Antara tujuannya kami untuk mengurangkan value of debt. Maksudnya kita tak nak that project kita habis macam tu aja. So ada satu kesinambungan projek tersebut untuk dibawa ke peringkat yang next level. Okay. So dalam masa sama kita juga, buka juga soalan kepada mereka yang ingin bertanya lagi ya. Selamat petang Cik Syah. Selamat petang. Saya Dr. Ong dari UMT. Saya nak tanya, untuk grant Musti ni biasanya dia pentingkan something produk ataupun something produk kan daripada hasil kajian kan? Betul tak? Ya doktor. Okay, so macam kajian saya ni, sebenarnya saya ni tak ada produk. Biasanya kalau orang tanya saya apa produk saya adalah sediment. So saya ni adalah jenis yang mencari masalah dan data tu saya akan bagi pada orang lain untuk dia selesaikan masalah tu. So boleh ke saya mohon macam tu? Okay, Dr. Ong, saya akan menjawab soalan tersebut. Saya nampak projek yang Dr. Ong buat ni seolah dia mengambil sampel sedimen kan, dan dia hanya collect data saja. Di mana aktiviti collect data ini adalah part of our macam projek. Di mana projek ni dan satu projek yang kami biayai, mesti ada salah satunya kutip sampel, buat analisis, buat testing dan dia come out lah mungkin something process of extraction ke. Dia bukan hanya collect sampel sahaja. Kalau sampel sahaja, kami nampak projek ni adalah lebih kepada fundamental research. Okey ke Dr. Ong? Betul-betul memang kami collect sampel dan kami analyse the sampel and then macam contoh saya menentukan tahap pencemaran, contoh dalam ikan ke, dalam sedimen ke, and then kalau dalam ikan tu saya relate dengan kaitkan dengan pemakanan manusia lah. Tapi ini memang cakap betul lah, kalau habis projek pun memang tak ada produk. Terus yang ada hanyalah data dekat publication ke ataupun something sahaja.
Betul. Itu yang saya nampak, kami pun nampak betul fundamental, tapi input daripada projek Dr. On ni dia boleh jadi come out dengan later nanti mungkin ada satu ialah rule and regulation lah kot untuk buat dalam akta makanan macam itulah. Dia bukan untuk dana di bawah sama ada TED 2 ataupun TED 1 ataupun AF. Sebab kami nak something yang produk, tangible produk ataupun proses. Okay. Okay, alright. Saya nak tanya, dalam tab 1 ni, kalau kita baru nak buat eksperimen, sebab contohnya saya ambil perbandingan dengan PRGS, PRGS memerlukan data daripada laboratory untuk dijadikan sebagai evidence lah untuk kita mohon PRGS. Tetapi sekiranya saya nak mohon tab 1, perlukah saya ada keputusan makmal dahulu? Terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Okay, untuk contohnya dana TED 1 ni di mana Doktor mesti dah ada formulation, something formulate. Dia tidak semestinya telah telah ada result di peringkat lab, tapi the formulation yang Doktor propose kepada kami, mesti Doktor dah ada buat comparison, maknanya dah ada fundamental research sebelum itu. Dan persoalannya nanti yang akan timbul adalah kenapa Doktor memilih formulation tersebut untuk dibuat, untuk dibiayai di bawah dana TED 1. Dan di dalam dana TED 1 adalah skop untuk aktiviti di dalam lab, mana untuk buat testing, untuk verify formulation tersebut dan konsep tersebut boleh dibuktikan boleh dipakai ataupun tidak. Okay. Clear Doktor ya? Ya, terima kasih. Sama. Bagaimana produk? Sebab sebelum ni ada dapat grant, tapi grant tu hanya untuk bangunkan produk sahaja. Kemudian kita run out of fund. Jadi kita nak mohon untuk tab 1 ni, baru kita nak buat laboratory test. Boleh ke mohon? Okay Doktor, untuk soalan tersebut, kalau saya dengar tadi ada laboratory test, jadi kebiasaannya bolehlah untuk dana tab 1. Memang itu hasrat kami di bawah tab 1. Maksud saya produk yang dihasilkan tu baru nak diuji dalam tab 1. Betul? Macam ni, dia makna dihasilkan itu adalah di peringkat fundamental lagi ke ataupun dia memang telah ada beberapa comparison. Dia mesti untuk untuk memberi justifikasi kenapa projek ini sesuai dibiayai di bawah TED 1, mesti ada justification di mana Doktor mesti dah buat kajian awalan kenapa produk ini dipilih untuk buat diteruskan di bawah TED 1. Okey, faham. Hello, nak tanya. Okey, kalau nanti projek tu output dia penghasilan apps macam mana? Thank you. Okay, baik Doktor. Untuk penghasilan pembangunan apps ni, memang kami terima banyak permohonan untuk pembangunan apps. Tapi kami akan filter sama ada apps yang dibangunkan tersebut betul-betul memberi impak kepada bidang keutamaan yang kita tetapkan. Sekiranya apps ini just app biasa, kurang memberi impak, kurang memberi nilai komersial, jadi possibility untuk possibility untuk dibiayai di bawah dana kita ni agak kurang lah Doktor. Begitulah keadaannya. Tapi so far setakat ni memang kami pernah membiayai pembangunan app. Alright, thank you. Okey, kita ada 10 minit lagi. Jangan risau, ada persoalan boleh tanya je. Kita buat secara informal saja di sini.
So untuk maklumat semua ni, anda kata memerlukan slide yang telah dibentangkan. Pada akhir sesi ni kita akan berikan link di bahagian chat. Just ambil link tersebut untuk download semua slide yang telah pun dibentangkan lah. So kalau melihat kepada ruangan chat tersebut, ada soalan berkenaan dengan seseorang pemohon tu ahli grant perlu ada prof atau boleh kalau doktor saja. Sebenarnya kita tak melihat kepada title pemohon. Kita asalkan pemohon tersebut mempunyai kepakaran dalam bidang yang dipohon. Contohnya dalam bidang biotech, dia mesti ada knowledge berkenaan dengan biotech. Okey. Saya buka lagi soalan. Salam Cik Syah, saya lagi Dr. Ong daripada UMT. Ya doktor, tak ada masalah doktor. Saya tanya kan, ni mungkin out of scope lah. Mesti tak ada ke plan macam nak offer something grant like maybe 50,000 untuk one project ke? Since sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, actually cakap betul lah. Macam saya one of the KPM punya panel for penilaian grant. Memang sekarang ni sangat dan susah untuk dapatkan grant. Mesti tak ada ke macam cadangan nak offer something like 50,000 untuk macam buat something like macam projek kami ni kan, macam monitoring ke, same like last time macam IRPA. Tapi IRPA dulu dia banyak, about 2 to 300,000 kan. Tapi the concept dia macam, how to say, just macam we screening something ke, we do some basic analysis ke, dekat peringkat MOSTI, tak ada ke? Buat masa ni tak. Sebab I nampak sekarang ni grant semua ni macam contoh tab 1, tab 2 is very high punya nilai ceiling dia kan. So kalau 1 juta tu kalau boleh bahagi 50 projek, at least satu orang pun dapat banyak juga sebenarnya. Okey doktor, untuk yang nak kasih lebih kurang 50 apa semua tu kan, 50,000 ke apa, buat masa ni memang kami tak lagi come out dengan idea tersebut lah. Tetapi buat masa ni apa yang sedia ada, macam beberapa penganjuran kita buat anugerah saintis muda, lepas tu ada anugerah untuk MCY, semua berdasarkan hasil-hasil research daripada pihak pendidik doktor. Tetapi untuk bidang yang doktor masukkan tadi, buat masa ni memang tak ada lah doktor. Tetapi good idea doktor tadi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Syah, saya nak tanya, saya ni bidang sains sosial. Seperti yang semua sedia maklum, kalau sains sosial ni dia very limited sikit. Sebabnya kita macam yang Cik Syah katakan tadi tu, contoh kata in terms of lab process, benda-benda yang macam lab tu kita tak ada, cuma kita pergi collect data ke fieldwork lah maknanya. Tapi kita, contoh kata saya ada bangunkan tangible product untuk OKU community. Sebab saya rasa kalau macam bangunkan produk ini adalah berimpak, sebabnya tadi you katakan yang you mahukan benda yang berimpak kepada komuniti juga kan. Jadi kalau macam ni boleh ke macam kita apply walaupun benda tersebut tak ada proses dari segi macam lab proses, tak ada. Dia applicable ke dalam apa yang disarankan oleh MOSTI? Okey, baik doktor, untuk soalan tersebut sebenarnya kami telah mengambil kira pandangan-pandangan komuniti dan juga researcher seperti doktor. That's why kita come out dengan AIF tersebut. Sebenarnya AIF kita buka dia kepada individu. Kenapa kita buka kepada individu dan juga komuniti adalah kami nak mendapatkan idea-idea yang inovatif seperti yang doktor nyatakan tadi. That's why walaupun kuantum dia nampak RM500,000 itu adalah maksimum. Kalau let's say jumlah yang projek yang doktor nak mohon tu mungkin RM10,000, RM50,000, tak ada masalah. Tapi sesuai dengan skop dia selama maksimum 18 bulan
dan juga skop kerja yang dipohonkan, Doktor. Oh, okey. Alright. Berkaitan dengan proses, contoh kata tadi you ada mention berkenaan dengan tangible product dan juga proses. Kalau contoh kata proses tu dia ada certain ataupun limited time ke? Sebab kalau dalam social science ni dia macam dia lebih kepada bukan saya nak kata more to kualitatif, tapi dia macam dia memerlukan masa yang lebih lah. Alright, masa yang lebih tu yang saya nyatakan tadi. Dia sesuai dengan skop projek, pembiayaan dan tempoh. Kalau tempoh yang dihadkan buat masa ni adalah sehingga 18 bulan, jadi doktor boleh arrange dia punya aktiviti projek, boleh dilaksanakan dalam tempoh 18 bulan. Jadi mungkin tidak, bukanlah maksud saya tidak siap sempurna, tapi boleh mencapai produk tersebut dalam tempoh 18 bulan. Mungkin tidak perlu banyak buat sampel, mungkin tidak perlu, mungkin ada beberapa aspek lah yang perlu dipercepatkan atau dibuat secara paralel. Okey. Terima kasih Puan. Okey, baik. Okey, kita ada lagi 3 minit jika ada soalan-soalan tambahan mungkin. Kiranya company ataupun syarikat yang kita nominate tu tidak memenuhi kriteria tab 1 atau tab 2, adakah permohonan ditolak? Right, doktor tadi doktor bertanya berkenaan dengan kriteria company Buat masa ini kami tetapkan kriteria company itu adalah SME, maknanya small medium company dan juga startup company. Jadi kalau sekiranya company ini tidak qualify lah, tidak layak, tidak di bawah kriteria yang kita tetapkan, kemungkinan besar company tersebut tidak layak lah memohon di bawah dana mesti, ataupun kita salurkan kepada dana yang lebih sesuai. Selamat petang. Puan boleh tanya sekejap nak confirm, kalau kami buat bidang defense tak boleh memohon dekat dana-dana ini kan? Okey doktor, untuk permohonan bagi projek-projek yang memang memberi impak kepada defense punya sektor, memang tidak, dia sebabnya defense sektor ni dia ada special grant yang bukan di bawah MOSTI tapi kepada agensi yang sesuai dengan defense punya sektor. Jadi di bawah dana MOSTI kita tidak biayai lah untuk projek-projek yang menyumbang kepada defense punya sektor. Assalamualaikum Pak Rosnani. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya kalau Pak Rosnani boleh sebutkan mana-mana projek di bawah medical and healthcare yang berjaya di bawah MOSTI untuk rujukan kami lah, Pak, saya dari Fakulti Perubatan. Alright, maksud doktor adalah syarikat yang berjaya di bawah dana MOSTI ke? Yang ataupun sedang dibiayai di bawah dana MOSTI? Ya, contoh-contoh sebelum ni projek di bawah MOSTI lah. Alright, mungkin saya boleh share beberapa, saya hanya nyatakan di sini lah ya. Sebabnya maklumat projek tersebut kita ada senarai projek yang telah dibiayai di bawah MOSTI di laman web MOSTI. Di situ researcher boleh cek, kita ada nama syarikat, ya dia di bawah dana, dan kalau doktor pergi ke laman portal masuk MOSTI, masuk ke dana dan grant, dia ada list dia
projek yang diluluskan di bawah MOSTI. Dan untuk dari aspek medical and healthcare, kita pernah memberi dana untuk penjagaan dental dan juga ada kaitan juga dengan artificial kidney, begitulah doktor. Dan itu antaranya lah. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Faisal bercakap dari UMT. Saya nak tanya, tempoh masa daripada permohonan kepada keputusan, agak-agak berapa lama masa untuk proses dan dapat keputusan, Tuan? Alright doktor, saya bantu untuk jawab soalan tersebut. Kebiasaannya kita akan memproses untuk dana tahun 2021 ini, kita akan ambil masa lebih kurang 45 hari ya. Selepas kita terima maklumat lengkap daripada pemohon lah. 45 hari itu termasuk kita maklumkan kepada pemohon. Okey, terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Daniel daripada Uniza. Alright, silakan. Okey, untuk partnership dengan company either Tab 1 atau Tab 2, adakah company tersebut perlu menyumbang apa-apa ataupun just partnership sahaja? Alright doktor, okay, untuk collaboration ya, sekiranya pemohon daripada syarikat, bagi dana Tab 1 kita tidak request lah untuk collaboration daripada syarikat. Tapi untuk Tab 2, kita akan tanya contribution daripada syarikat. Sama ada dari in-kind ataupun cash. Tapi kalau Tab 1 pun ada collaboration, perlu? Pun boleh juga. Amat digalakkan lah. Okey, terima kasih. Sama. Okay. Tapi ada satu soalan di chat box ni saya lihat ya, apa maksud persejilan mikro? Anda pendidikan dan pemacu sosioekonomi. Ya. Kami sedang cari maklumat tersebut dan sekejap lagi kami akan reply dalam chat box. Okey, saya mohon izin daripada semua. Boleh tak kalau kita on camera untuk kita bergambar sebentar? Mohon izin kepada semua hadirin untuk on video untuk kita snap. Alright, sebentar ya. Ya, Ustaz akan snap untuk kehadiran saja. Tak apa, jangan risau, kita tak viralkan semua-semua ni. Okey, sebentar ya. Pihak Ustaz akan okey. Sebentar ya. Yang mana? Micro, aku sering tajuk dia micro ni ya. Kau ambil tajuk dia micro tadi? Cik Syah. Sementara tunggu tu boleh saya tanya soalan? Boleh sambil-sambil kita on, sambil-sambil rakan Ustaz step gambar boleh bertanya, tak ada masalah.
tadi dekat soalan Dr. Daniel dari Uniza tadi tu, dia tanya berkenaan dengan komitmen daripada PKS ataupun MNC. Cik Syah bagi tahu yang padanan tu ataupun matching tu berlaku daripada TET 2 dan seterusnya kan? Okey, untuk yang padanan tu kita buka untuk TET 2 dan juga SRF. Okey. Jadi maksudnya padanan tu wajib lah. Maksudnya katalah macam Mosti meletakkan 50,000, maka syarikat pun kena meletakkan 50,000 juga. Is that what it means? Maksudnya di sini untuk permohonan let's say pasal jadi kita tekan kepada pihak SME ataupun PKS saja ya. PKS saja untuk kita buat grant padanan yang kita buka untuk skim TET 2 dan juga SRF. Di mana dalam permohonan tersebut kita nak melihat berapa banyak contribution pihak SME dalam menjayakan projek tersebut. Sebagai contoh dia buat satu projek di kawasan yang lapang ataupun tanah dia adalah milik dia. So ataupun peralatan yang disumbangkan dalam dia nak cover certain cost. Kat situ kita melihat contribution daripada pihak PKS. Jadi maksudnya dia tidak semestinya dalam bentuk kewangan lah. In kind boleh, lepas tu yang ni pun boleh, monetary pun boleh. Okey, saya faham. Terima kasih. Okay, sama. Okey. Terima kasih atas komitmen semua. Dan saya rasa sesi kita akan berakhir di sini. Dan sekali lagi saya ulang suara. Anda kata ada persoalan, boleh layari kita punya laman web. Di situ kita ada nyatakan kita punya garis panduan untuk setiap grant. Boleh muat turun garis panduan tersebut untuk rujukan para hadirin semua. Dan ada juga email untuk bertanya dan kontak person semua ada dalam kita punya garis panduan. So anda kata ada persoalan apa-apa saja pertanyaan boleh merujuk kepada nombor telefon dan juga email yang tertera pada garis panduan dan juga portal e-dana kami. So sekali lagi bagi pihak Rustia dan juga rakan-rakan yang berada di sini mengucapkan ribuan terima kasih atas masa dan komitmen anda semua bagi melampaukan masa selama 1 jam bersama pihak kami. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi insyaAllah. So untuk maklumat sekali lagi, slide kita akan letakkan di rawangan chat. Anda semua boleh download slide yang telah kami yang dibentangkan tadi. Okey, boleh download, dah kasih link di situ di bahagian chat. Boleh download di situ dan insyaAllah saya mohon undur diri. Terima kasih banyak dan insyaAllah salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Salam.